Kita bercerita tentang jerawat dalam video kali ini, tapi bukan jerawat. Isunya adalah perkara yang berlaku akibat jerawat, dan satu benda yang banyak merisaukan ramai orang adalah apabila jerawat mengalami keradangan, kulit mereka akan cenderung mengalami keadaan yang merah-merah. It tend to go red and somewhat macam purplish, ya. Yang mana biasanya memang wujud pada jerawat-jerawat yang agak kategori sederhana ke teruk lah, kita boleh nampak. Dan ramai orang dapati walaupun jerawat mereka agak surut, boleh dipulihkan, tapi benda tu tak habis-habis, benda tu masih ada, merah-merah tu masih ada. Apakah sebenarnya benda merah-merah ni dan apakah cara untuk merawatnya? Saya nak bagi tahulah hari ini dalam video kali ini. Jom tonton. Hi glowy girls, hi glowy guys. Masih ada jerawat ke kat muka tu? Cuba cek. Kalau ada yang ada ataupun ada yang mungkin baru nak pulih atau ada yang takut ada jerawat di masa akan datang, ilmu dalam video ini sangat berguna untuk anda, di mana kita berbincangkan tentang satu benda yang dinamakan PIE. Short form dia iaitu Post-Inflammatory Erythema. Erythema ni bukan ritma irama nyanyian lagu yang sedap-sedap, bukan. Dia tak best langsung. Ya, keadaan di mana kulit anda apabila tumbuhnya jerawat, biasanya jerawat ni datang dengan keradangan, dan keradangan itu akan menimbulkan juga bekas-bekas atau kesan yang berwarna merah-merah keunguan. Ya, kalau anda menghadapi jerawat dan ada keadaan merah-merah ungu-ungu ni, memang anda akan faham apa yang saya cakap ni. Itulah namanya PIE, Post-Inflammatory Erythema. Dan biasanya PIE ni dia lebih jelas kelihatan dia punya merah-merah purplish tu pada kulit yang cerah-cerah. Pada kulit yang sedang-sedang dan ke arah tan, dia tak nampak jelas sangat. Kalau ada pun dia boleh nampak macam brownish ya. So one thing about PIE ni, dia juga kerap sebab dia keradangan, it can make you feel hurt. So tanda-tanda yang membezakan PIE, Post-Inflammatory Erythema, dengan PIH, Post-Inflammatory Hyperpigmentation, adalah di mana PIE biasanya it comes with the feeling of pain. Dia ada kesakitan dekat kawasan jerawat tu. Di mana PIH ni, dia lepas jerawat tu surut, dia tinggal bekas saja hitam-hitam. So dia tak membawa kepada rasa sakit-sakit. So itu antara perbezaan yang paling membezakan dua benda ni, PIE dengan PIH. Ya, PIH saya pernah ulas dalam video sebelum ini. Video ini fokusnya kepada PIE. So kita nak tahu apa punca PIE ni dahulu, kemudian baru kita bincangkan cara kita nak stopkan PIE ni daripada berlaku. Okey. Apakah yang menyebabkan post-inflammatory erythema ataupun PIE ni berlaku? So, kita kena faham bahawa bila kita ada jerawat, ya, keradangan ini berlaku, dan kita kena faham juga kulit kita ni ada struktur kan. So, salah satu struktur yang berada dalam kulit kita juga adalah kapilari darah. So, kapilari darah yang menghampiri permukaan kulit, ketika berlakunya keradangan jerawat ni, dia pecah ataupun dia rosak. Jadi menyebabkan permukaan kulit itu, kawasan yang di mana kapilari darah tu pecah atau rosak tu, kita boleh nampak tau dia punya merah-merah atau purplish itu. So itulah yang dinamakan, walaupun kita tengok, kita sebut sebagai PIE itu tadi. Dan kenapa kapilari darah ni boleh rosak ataupun cedera pula? So dia ada 3 sebab. Pertama, tahap jerawat. Kalau jerawat tu tahap dia teruk dan meradang, contoh macam cystic acne, maka kecenderungan anda untuk mendapat PIE sangat tinggi. So maksudnya makin teruk jerawat, PIE tu memang cenderung untuk nampak jelas kelihatan. Sebab kapilari darah tadi dia akan pecah atau rosak juga seiring dengan tahap keterukan jerawat tersebut. Faham Okey, itu pertama. Kedua, tempoh jerawat itu aktif. Jerawat tu kalau kita tak rawat dia, kita biar je saja, biar malas nak buat apa-apalah, dia pandailah baik sini, dia makin teruk, dan proses untuk dia daripada dia tumbuh aktif tu sampai surut tu ambil masa yang lama, maka keradangan akan berlaku lagi lama. Bila keradangan berlaku lagi lama, semakin tinggilah kecenderungan kulit ataupun kapilari darah tu tadi rosak. Maka lagi nampaklah kesan PIE itu.
Faham Itu yang kedua. Ketiga, ketiga ni saya marah sangat kalau saya cerita. Sebab apa ada pi? Sebab dia gatal picit jerawat. Jari tu cuba ikat. Kan? Jangan picit jerawat anda. Sebabnya aktiviti pula. Tabiat memicit jerawat ni boleh mencederakan kapilari darah. Sebab ada jenis orang bila dia picit jerawat, dia beria-ria tau. Dia lebih beria picit jerawat daripada merawat jerawat. Itu tak faham tu. Dia picit betul-betul, dia geram kan. So, cadangan saya adalah berhati-hati. Kalau kapilari darah itu pecah, selain daripada pi, boleh berlaku jangkitan bakteria dan kadang-kadang, memang boleh berlaku keadaan di mana nak pulihkan jerawat tu makin sukar sebab dia makin teruk. Banyak lagi masalah lain yang akan timbul juga. So, do not squeeze your acne. Okay, remember that. Right. So, itu 3 punca pi. Sekarang kita bincangkan macam mana nak menghalang pi daripada berlaku. Kita nak bincangkan cara untuk menghalang pi daripada berlaku ataupun berlaku dengan teruk. Pertamanya, bila anda sudah ada jerawat, jangan berhenti pakai sunscreen. Yes, you still need to use sunscreen. Sebab apa? Sinar UV ni bila dia pergi dekat kulit, kalau kulit tak pakai sunscreen, boleh berlaku UV radiation pada kulit kita ataupun kerosakan, damage lah, kerosakan disebabkan sinar UV. So kulit kalau dah berjerawat, kulit yang sedang rosak, terkena lagi sinar UV yang memang tak bagus untuk kulit waima, kulit yang sihat sekalipun, jadi makin rosaklah kulit itu. Bila dia makin rosak, maka keadaan pi tu boleh jadi makin teruk. Bukan setakat pi dapat, pih tu tadi pun dapat. Pih ni yang bekas-bekas tumpuk-tumpuk gelap. So use your sunscreen, continue using it. Kalau boleh pakai juga protection jenis lain macam topi, payung kalau anda perlu keluar dan terdedah kepada sinar UV untuk jangka masa yang lama. Ya, kalau keluarlah. Kalau dalam rumah pakai sunscreen, jangan takut pakai sunscreen dalam rumah. Pakai je lah, tak rugi pun, malah boleh menyelamatkan kulit. Itu pertama. Kedua, dapatkan rawatan jerawat yang cepat dengan cepat dan betul. Maksudnya dekat sini, bukan kita nak jerawat tu pulih cepat-cepat, kita bantai pakai apa semua, bukan macam tu. Tujuannya kenapa kita kena rawat jerawat tu, masa jerawat tu baru-baru nak tumbuh. Sebenarnya kita dah nampak dah ada setengah orang, dia tunggu masa ranum baru dia pakai ubat jerawat dan rawat kan. Sepatutnya masa awal-awal, peringkat awal tu, kalau kita boleh surutkan, halang daripada dia jadi lagi teruk, itu lebih baik kerana bila dia boleh disurutkan, dilegakan jerawat tu lebih awal, maka kecenderungan untuk dapat pi, merah-merah, purplish on your skin dan juga pih akan berkurangan sangat-sangat. Jadi di sini ada kepentingan mengenal bahan yang betul yang boleh menyebabkan jerawat jadi surut atau lebih lega dan tak menjadi meradang. Dan dengan cara itu, kena kenal lah tentang bahan. Kejap lagi kita bincang pasal bahan. Ketiga, sudah tentu tak lain tak bukan, jangan picit jerawat itu, ya Rabbi. Kalau jerawat anda jenis yang ada nanah, ada pus dekat atas ada nanah, satu cadangan yang bagus untuk menghalang tangan kita ni daripada picit jerawat adalah pakai acne patch. Saya pernah bincangkan dalam video sebelum ini tentang acne patch. Go check it out. Jangan malas kalau nak rawat jerawat, pergi tonton video tu. So acne patch ni saya tak katakan dia 100% mujarab. Ada orang sangat serasi dengannya, ada orang biasa-biasa saja. But one good thing about using acne patch is that you can stop your finger or your hand or even yourself from squeezing that acne. So kalau kita boleh elak benda tu daripada berlaku, insya-Allah kita boleh kurangkan kecenderungan mendapat post-inflammatory erythema. Baik, tadi kan saya janjikan kita kena kenal dan faham bahan-bahan yang bagus untuk merawat post-inflammatory erythema ini. Ada banyak pilihan bahan sebenarnya, ya. Dan bahan-bahan ini dia ada fungsi asas untuk kulit yang mana bermanfaat untuk mereka yang sedang menghadapi jerawat juga, tak menjadi masalah untuk pakai. So antara bahan yang mana number one yang bersifat memulihkan skin barrier. So skin barrier orang berjerawat ni tengah rosak tau sebenarnya. So a good ingredient that help to restore your skin barrier antaranya satu, niacinamide, fatty acids dan juga ceramide. Itu bagus untuk restore your skin barrier. Bahan kategori kedua adalah bahan yang bersifat anti-inflammatory, anti radang. Maksudnya bila pakai bahan ini, dia boleh mengurangkan, memperlahankan, menyusutkan keradangan yang berlaku pada kulit. Jadi bila keradangan kurang, kapilari darah tu tidak akan pecah, maka kita boleh mengelakkan daripada berlakunya pi tadi. Okey, apakah bahan-bahan yang bersifat anti radang ataupun anti-inflammatory ini? Antaranya azelaic acid,
Green tea pun bagus juga, allantoin ya, dan juga panthenol. So kalau tengok nama-nama bahan ni, it good for anti radang, ya, it suit your skin. Dan yang ketiga adalah bahan yang bersifat antioksidan. Dia melawan radikal bebas supaya tak berlaku proses oksidasi yang boleh merosakkan kulit anda, terutama kulit yang tengah berlaku jerawat ni. Sangat penting untuk mempunyai bahan yang bersifat antioksidan. Anyway, just would like to highlight, antioxidant ingredient is good for any kind of skin. Yang sihat, yang tak sihat kena pakai, because radical bebas is everywhere. Free radicals is everywhere, and you need antioxidant untuk help to protect your skin. So antara bahan yang terkenal dan sangat bagus yang bersifat antioksidan adalah antaranya vitamin C. Remember, vitamin C ni ada banyak jenis tahap dan grade, ya. Jadi pilih yang mana sesuai untuk kulit, ya. Vitamin C, ataupun nama lain kalau yang pure namanya ascorbic acid or L-ascorbic acid. Also boleh cari produk yang resveratrol, itu pun bahan yang bagus untuk antioksidan sifatnya, or retinol. Orang putih, retinol. Retinol pun seperti vitamin C, dia ada banyak-banyak jenis, but retinoid banyak jenis, Retinol adalah salah satu the most available form of retinoid yang ada dalam pasaran, ya, dan tak perlu kita jumpa doktor untuk dapatkan bahan itu, ada dalam produk. So lepas ini saya nak kongsikan satu produk yang mempunyai banyaklah bahan yang saya sebutkan tadi yang boleh membantu anda mengelakkan dan atau kalau dah ada tu mengurangkan post-inflammatory erythema yang merah-merah, yang purple-purple tu pada kulit anda bila kulit anda menghadapi jerawat. Bila anda menghadapi post-inflammatory erythema, you have to have product on standby. Sangat perlu ada produk yang mana mengandungi bahan-bahan yang memang terbukti bagus untuk mengurangkan kemerah-merahan, kepurplishan disebabkan oleh pi itu tadi. So, my all-time favorite product and I would like to suggest sebab saya yakin dengan keberkesanannya adalah this one. This is Nihon New Serum. Dia new tapi bahan dia tak new. Maksud saya adalah bahan tu memang dah terkenal dengan fungsi untuk mengurangkan post-inflammatory erythema. So this one is called, nama dia Nihon Triple Action Serum. Di dalamnya bahan utama adalah niacinamide. Niacinamide dia adalah sebanyak 5% dan menurut banyak kajian-kajian yang sahih dan berprestij, 5% niacinamide memang mencukupi untuk membantu anda mengurangkan keradangan pada kulit anda dan juga menguatkan skin barrier anda. So you do not want to go overboard. Bila kita sebut pasal bahan ni kan, bukannya banyak itu lebih baik tau. You have to put it in control. Lagipun kita akan pakai berulang-ulang kali. So for that reason 5% of niacinamide is just nice. Kemudian dalam ini juga ada vitamin C. Saya sebut tadi kan, vitamin C sangat terkenal sebagai antioksidan yang mana boleh melindungi kulit anda daripada radikal bebas dan menghalang post-inflammatory erythema tu daripada muncul. So don't worry, you can use this dalam keadaan berjerawat pun tak menjadi masalah. Dan ketiga, dalam ni ada retinol. Retinol ni dia membantu menjana kulit yang baru dan membantu kitaran sel kulit anda jadi lebih lancar. So you get beautiful skin dan kulit yang mungkin ada kerosakan dekat bahagian atas tu boleh dihilangkan dengan pantas, ya. Dan of course perlukan konsisten penggunaan lah. So ini adalah produk yang saya cadangkan, yang mana saya yakin mempunyai bahan-bahan yang sangat powerful to help you with your post-inflammatory erythema. Alright, so that's it for this video. Saya mendoakan agar anda bertemu dengan produk yang sesuai. Yeah. If you want to know more about this product, you check out the link given. Kalau anda sedang dalam proses untuk memulihkan post-inflammatory erythema anda pada kulit anda, mungkin rasa pedih-pedih, merah-merah pada kulit tu, kongsikan di ruang komen. Let's see if we have other friends who have the same situation and let's see if we can help each other, okay? So take care. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.